Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuhan Sayyid binti Sa'ad dan ahli kumpulan saya Al-Mu'minah binti Ma'rifah dan Nur Syazana binti Sa'idah. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan tajuk teori perkembangan psikososial Erikson. Biodata Erikson. Erikson telah dilahirkan pada tahun 1902 di Jerman. Bapanya telah melahirkan diri sebelum lahir. Setelah dia berumur 3 tahun, ibunya berkahwin dengan Dr. Homburger. Dia telah dipelihara oleh ibu dan bapa tirinya yang sangat menyayangi dirinya. Pada tahun 1950, Erikson telah mengemukakan teori perkembangan psikososial melalui bukunya yang telah mendapat pengiktirafan daripada konferen kanak-kanak White House. Teori perkembangan psikososial Erikson. Erikson telah menghasilkan teori perkembangan psikososial pada tahun 1950 yang mengandungi 8 tahap, iaitu tahap pertama, 0 hingga 1 tahun, pembentukan perasaan percaya lawan tidak percaya. Tahap kedua, 1 hingga 3 tahun, tahap autonomi lawan rasa malu dan rasa sangsi. Tahap ketiga, 3 hingga 6 tahun, tahap inisiatif lawan rasa bersalah. Tahap keempat, 6 hingga 12 tahun, tahap industri lawan rasa rendah diri. Tahap kelima, 12 hingga 20 tahun, tahap identiti lawan kekeliruan peranan. Tahap ke-6, 20 hingga 40 tahun, tahap intimasi lawan pengasingan diri. Tahap ke-7, 40 hingga 65 tahun, tahap generativity lawan pemusatan kendiri. Dan tahap terakhir iaitu tahap ke-8, 65 tahun ke atas, iaitu usia tua, kesepaduan ego lawan putus asa. Saya akan terangkan tentang tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama, percaya lawan tidak percaya. Bayi yang baru lahir berumur dalam lingkungan kosong hingga 1 tahun menghadapi krisis sama ada percaya atau tidak percaya ibu bapanya. Sekiranya ibu bapa dapat memenuhi keperluan bayi dari segi keeratan, ketepatan, ketekalan layanan dan kasih sayang, bayi tersebut akan percaya orang sekeliling, terutamanya dari segi sosial. Tidak percaya pula sekiranya gerak balas ibu bapa lambat, keperluan bayi dari segi keeratan, ketepatan, ketekalan kasih sayang, bayi tersebut tidak percaya orang sekelilingnya. Contoh situasi bayi menangis. Bayi menangis ada sebab dan ada perkara penting yang dia ingin bagi tahu pada ibu bapa atau pengasuh. Contohnya bayi menangis sebab nak minta susu, tukar lampin, nak mandi dan sebagainya. Di situ ibu bapa atau pengasuh perlulah gerak balas yang cepat untuk memenuhi keperluan bayi tersebut. Seterusnya iaitu tahap kedua, tahap autonomi lawan rasa malu dan rasa sangsi. Kanak-kanak mula belajar mengawal fungsi badan. Kanak-kanak ini berumur dalam lingkungan 1 hingga 3 tahun yang mendapatkan kuasa autonomi dan meminimumkan rasa malu dan sangsi. Contoh situasi ibu bapa atau pengasuh perlulah membawa kanak-kanak pergi persekitaran yang ramai orang. Di situ dapatlah kanak-kanak bergaul, dapat kawan baru dan dia rasa berani bila berjumpa dengan kawan-kawan, jumpa dengan orang. Bila sekiranya ibu bapa atau pengasuh mengungkung atau menghalang kanak-kanak ni keluar atau berkawan dengan orang, kanak-kanak dia akan rasa malu dan sangsi bila jarang keluar rumah atau jarang bersosial, berinteraksi dengan masyarakat. Okay, itulah contoh situasi bagi tahap kedua, iaitu tahap autonomi lawan rasa malu dan sangsi. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya, Al-Mu'minah. Tahap ketiga iaitu inisiatif versus rasa bersalah yang dialami oleh budak berumur 4 hingga 5 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak lebih ingin banyak bertanya ataupun ingin tahu sesuatu benda. Apabila dia melakukan sesuatu perkara, dia akan lebih bertanya, apakah yang saya buat ini betul? Ataupun adakah ini dibolehkan? Adakah boleh conteng dinding? Adakah boleh main-mainan tersebut? Okay. Pada tahap ini, kanak-kanak lebih banyak bertanya kepada orang dewasa, terutamanya keluarga, untuk mengetahui sama ada apa yang mereka buat ini betul ataupun tidak dan boleh ataupun tidak mereka lakukan. Oleh itu, orang sekeliling ataupun ibu bapa lah terutamanya perlulah sentiasa memerhatikan gerak-geri mereka, dan apabila mereka bertanya adakah yang mereka buat ini benar ataupun tidak, ataupun mereka bertanya sesuatu kerana ingin tahu, janganlah diabaikan, malah cubalah untuk memberi jawapan yang tepat dan benar. Contohnya, kita dorong seseorang kanak-kanak itu untuk buat sesuatu yang betul. Contoh, kalau dia main-mainan tu secara betul, teratur dan tidak menyepahkan rumah, maka kita doronglah dia untuk terus bermain supaya dia dapat rasa ingin tahu buat sesuatu benda tu, rasa ingin tahu dia semakin tinggi. So kita doronglah dia. Okay, jangan marah, dorong je dia buat. Okay, apa yang adik buat ni betul lah, contoh. Tapi kalaulah orang dewasa ni melarang ataupun memarahi seseorang kanak-kanak ni yang berbuat demikian, sudah pastinya kanak-kanak tersebut sampai bila-bila pun dia tak akan tahu apa yang dia buat ni sebenarnya benar ke tidak. Dia tak akan tahu jawapan sebenar daripada kita. Jadi di sini timbullah rasa bersalah dalam diri mereka. Dia rasa dia nak buat, tapi dalam masa yang sama dia cakap
family dia tak bagi. So macam mana dia nak buat? Jadi dia rasa bersalah, rasa tak tahulah betul ke tak nak buat. So jangan macam tu, okey? Semua ni dipengaruhi oleh kesekitaran budak tersebut. Okey, tahap keempat pula adalah industri versus rendah diri. Tahap ini dilalui oleh kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun, iaitu umur kanak-kanak bersekolah rendah. Okey, pada tahap ini, kanak-kanak mula sedar bahawa diri mereka berbeza dan mereka sudah mula menemui minat mereka dalam melakukan apa saja. Okey, contohnya mereka minat melakukan sesuatu dan berharap agar apa yang mereka minat ini adalah yang benar, adalah mereka akan buat yang benar, bukan perbuatan yang salah. Oleh itu, pada tahap ini, kanak-kanak tersebut perlulah mendapatkan feedback yang positif supaya kanak-kanak ini terus bersemangat untuk lakukan minat mereka dengan betul. Tapi kalau mereka mendapat feedback yang negatif, sudah pastinya kanak-kanak ini akan rasa rendah diri lah. Mereka tak akan tunjukkan bakat dan mereka akan rasa seperti semua yang mereka buat adalah salah, seperti minat mereka sudah tidak dapat ditemukan lagi. Oleh itu, peranan yang sangat penting adalah tetangga dan sekolah. Kita mestilah bagi feedback yang positif terhadap kanak-kanak tersebut atas apa jua minat mereka. Walaupun yang salah kita tegur, yang baik tu kita sokong. Okay, itu saja. Tahap ke-6 adalah identity versus kebingungan peran. Pada tahap ini dialami oleh remaja berumur 13 hingga 19 tahun. Pada tahap ini, remaja mula ingin menyesuaikan diri dengan dunia sosialis di luar sana. Oleh itu, kita sebagai family ataupun guru ataupun kawan-kawan mestilah mendorong seseorang itu untuk bersosialis supaya mereka ada pengalaman berhadapan dengan dunia luar. Tetapi, jika sebaliknya, jika family melarang ataupun memberi halangan dan tentangan untuk seorang remaja itu bersosialis dengan cara yang baik, sudah pastinya remaja tersebut tak akan jumpa identiti sebenar mereka dan mereka tak akan ada peluang ataupun pengalaman yang mereka lalui sama ada dunia luar tu baik ataupun tidak. Okay, itu yang pentingnya. Jadi yang memainkan peranan yang sangat penting adalah orang sekeliling dan juga agama, panutan agama tersebut. Saya Nur Syazana binti Saidan akan menerangkan tentang tahap yang ke-6, tahap ke-7 dan juga tahap yang ke-8. Tahap ke-6 pula dipanggil tahap intimasi lawan pengasingan diri, di mana tahap ini lingkungan umur 20 hingga 40 tahun. Apa yang saya boleh maksudkan di sini, keintiman ini merupakan kebolehan untuk menjadi rapat dan mesra bersama orang lain, sama ada mereka menjadi sahabat baik kita maupun kekasih. Pada pandangan Erikson pula, tahap ini merupakan tahap yang membentuk hubungan kita lebih akrab serta rapat, terutamanya apabila kita bersama dengan rakan yang berlainan jantina. Apa yang saya boleh berikan contoh di sini, apabila kita sudah meningkat ke alam dewasa ini, kita mestilah perlahankan diri kita untuk memahami siapa diri kita serta kita juga akan memulakan untuk melepaskan hubungan kita yang telah membangun sebelum ini agar hubungan kita menjadi lebih sesuai. Kita juga akan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita boleh mencintai orang lain? Kalau kita tak dapat nak buat komitmen ini menjadi lebih panjang, kita juga akan percaya pada diri kita sendiri serta hidup dengan bahagia. Namun begitu, kalau kita tak dapat nak membentuk hubungan intim ini, kita juga akan merasai terisolasi dan juga kesepian pada akhirnya. Seterusnya, tahap ke-7 pula dipanggil generativity lawan pemusatan ke diri. Tahap ini disertakan oleh umur 40 tahun hingga 65 tahun. Apa yang saya boleh maksudkan di sini, generativity ini telah menghasilkan kasih sayang dalam dirinya pada tahap sebelum ini. Semasa kami telah mencapai pada umur 40-an, kami akan berasa sangat nyaman di mana kami akan menggunakan waktu masa lapang kami secara kreatif. Selain itu, pada umur 40-an juga, kami akan memulakan berkontribusi kepada masyarakat. Pada tahap ini juga, perhatian kami adalah generativity. Kalau kita fikir balik, kita mampu untuk memimpin generasi yang seterusnya ke dunia ini. Dan apabila kita telah memimpin dengan baik, kami akan berasa sangat gembira. Manakala, kalau kami tak dapat nak menyelesaikan konflik pada sebelum-sebelum ini, kita juga mungkin akan menjadi seorang yang pesimis serta mengalami stagnasi. Oleh itu, orang-orang yang berada di rumah maupun di tempat kerja yang paling mempengaruhi kita. Dan akhir sekali, tahap ke-8 yang dipanggil sebagai tahap kesepaduan ego lawan dengan rasa putus asa. Tahap ini telah dikategorikan orang yang berumur 65 tahun ke atas ataupun dipanggil pada usia tua. Apa yang saya boleh beri contoh di sini, semakin usia kita bertambah, kita akan jadi lambat cenderung dan kita juga akan mula melihat kembali kehidupan kita. Dan pada masa inilah mulanya timbul soalan yang kami akan bertanya, bagaimana yang telah saya lakukan? Kalau kita fikir yang kita ni dah lakukan yang terbaik, kita akan berasa sangat puas dan integriti. Kalau kita tidak boleh melakukan dengan baik, maka kita juga akan mengalami rasanya putus asa dan menjadi seorang yang pemarah serta pahit. Pada saat ini juga, ianya akan membandingkan saat kita dengan manusia. Walau bagaimanapun, individu-individu ini juga akan mencapai kebijaksanaan walaupun ketika menghadapi kematian. Setakat itu sahaja pembentangan kami bertiga tentang teori pengembangan Erikson. Sekian, terima kasih.